Hello guys, welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada sesiapa yang masih belum subscribe to the segment, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada sesiapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Okay guys, sebelum kita mula, aku just nak inform pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Podcast. Okay guys, malam ni adalah malam kisah seram subscriber dan hari ni adalah malam podcast. Okay, so sebelum kita start, let's roll the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Okay guys, macam aku cakapkan tadi, malam ni adalah malam podcast dan kita ada someone dekat dalam talian call kita untuk kali yang ketiga, iaitu Abang Izam. Hello, Assalamualaikum Abang Izam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang Izam sihat Abang Izam? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Abang Izam, kalau Abang Izam nak tahu Abang Izam dekat dalam channel The Segment ni agak famous tau sebenarnya. Tak adalah. Famous sebab kan every time Abang Izam cerita, diorang akan minta part 2, part 3 dan sebagainya kan. So hari ni saya rasa Abang Izam dah ready untuk kongsi dengan kita. Okay. Alright, Abang Izam, let's go. Okay, untuk cerita pertama, saya cerita mengenai burung wak-wak. Burung wak-wak tu tahu macam burung-burung kuar tu, ada setengah orang panggil burung kuar, burung wak-wak kan. Okay. So satu petang tu saya masa cuti lah, saya waktu tu kerja dekat KL. Jadi saya balik, ada kawan datang jumpa saya, tanya, ajak pergi cari burung wak-wak lah. So saya pernah dengar lah orang cerita pergi cari, pasang radio apa bagai kan, tapi tak pernah ikut lah. So dia kata tak ada buat apa petang tu, boleh lah ikut. So dia cakap nak pergi tu hati kena keras sikit lah. Saya pun pelik, nak keras macam mana. Macam biasa je lah cari-cari. Kita niat nak cari burung je lah. So saya pun ikut dia. Kat dalam 6.30 macam tu kita pergilah. Jadi saya naik motor dengan dia, masuk dekat kawasan hutan sebelah mana saya tak ingat lah. Jadi saya masuk sana, jumpa satu macam tasik terbiar kan. Tasik terbiar yang semak penuh tepi jalan kan, keliling-keliling. Keliling tasik tu, dia macam tasik terbiar lah. So kita orang pun start lah buat. Mula-mula tebas dulu dekat tepi-tepi apa ni, tepi-tepi air tu kan. Tebas, letak jaring. So dah set jaring apa semua, ngam-ngam dalam pukul 7.30 macam tu lah. Lebih kurang 7.30 lah tersilap saya, lepas maghrib kan tu. So masa tu dah pacak, saya punya kawan letak radio lah. Jadi dah letak radio tu, dia kan ada bunyi wak, bunyi panggil burung tu lah. Dia cakap, saya pergi menyorok belakang lah, lebih kurang 1 meter ke belakang, menyorok belakang pokok tu. Dan punya kawan cakap, nampak apa jangan tegur, jangan baca apa, bismillah apa pun jangan baca. Saya pun jadi pelik lah masa tu, kenapa tak boleh baca, diam je, tengok je aku dekat sini. So saya pun tunggulah, ingat ke apa. Jadi dalam 10 minit macam tu tunggu, ada nampak macam burung wak-wak ni, dia turun ke bawah. Dia macam datang terbang daripada mana tak tahu, turun lekat sikit. Masa tu dah lebih kurang 20 ekor dah tu. Lepas tu saya cakap kawan saya, dah cukup dah tu, 15 cukup lah, cukup untuk makan lah kan. Ada rezeki lah. Jadi saya punya kawan cakap, belum sampai masa lagi. Saya pun pelik, belum sampai masa apa.
Kita bukan ikut timing apa-apa pun. Lepas tu dia cakap, tunggu je duduk. Jadi tunggulah duduk. Masa tu hari makin gelap, keliling dah tak nampak apa. Cuma nampak bulan je masa tu. Lebih kurang sebelum pukul 8 lah, 7.40, 7.45 macam tu. Lepas tu tiba saya punya kawan cakap, diam, tengok je. Tutup mulut, pegang kuat-kuat. Jadi tahu saya nampak apa masa tu? Apa tu? Dia kan tempat kita tebas-tebas atas jaring tu kan, ada. Jadi bila kita tebas tempat tu, katak-katak banyak lompat lah, katak-katak yang main tepi air, katak-katak kecil tu kan, katak orang memancing tu. Tu dia lompat-lompat situ. Daripada jauh saya nampak macam ada satu bayang. Bayang apa? Jadi tunggu. Rupa-rupanya tahu apa? Ada penanggal tu makan katak tu. Astaghfirullahaladzim. Penanggal tu makan katak. Memang dia tak berapa. Kita tengok sama-sama ikut cahaya bulan. Tu nampak buruk lah. Nampak jantung dia meleret macam tu, darah-darah tu kan. Nampak dia sambil-sambil dia makan katak lah. Jadi benda tu makan benda kotor kan. Saya pun masa tu nak lari, nak baca, member saya tahan. Benda tu lebih kurang 10 minit macam tu lah. Memang masa tu kita niat nak lari, memang dah pejam mata apa semua, nak baca pun saya punya kawan tahan. Diam, jangan baca. Nanti dia kalau kita baca, dia perasan kita kalau kena, orang cakap kalau kena darah dia tu masalah. Memang masalah. Nak berubat tu memang sebab pernah orang kena lah. Ada pernah cerita kena berubat macam-macam tempat lah. Jadi lepas 10 minit tu, benda tu dia macam tiba-tiba hilang. Dah habis lah. Lepas tu masa tu dia cakap, jom balik. Jadi saya punya kawan cakap, tunggu, pergi kutik. Saya pergi duduk dekat dia, ikut seorang kiri seorang kanan angkat jaring. Saya dah tak berani ambil lutut masa tu. Gulung terus lari. Jadi orang dua keluar pada hutan tu, macam kita terbayang-bayang bila saya tengok ujung-ujung mata sebelah kanan kan, dia celah-celah pokok macam benda tu macam ikut. Lepas tu dalam masa sama juga kawan saya tepuk lagi, jangan tengok kanan depan. Masa ni nak baca bismillah ke baca, jangan diikut. Jadi sampai ke rumah, lepas tu saya balik, dia nak bagi burung, tak payah kau makan sendiri, saya terus balik. Lepas tu sampai hari ni saya kalau dia ajak saya pun saya takkan pergi. Penanggal benda tu makan tu. So, masa tu dia dekat situ, dekat dengan kawasan estate lah. Jadi orang yang kerja-kerja estate ni orang Indonesia ramai benda semua kan. Jadi dia orang bukan cakap ni lah, kebanyakan yang datang ada ilmu, bukan kosong jugalah. Tu mungkin itu salah satu lah sebab ada pernah dengar orang cakap, tapi kita tak pernah nampak, kita pun tak pernah nak cari benda tu. Kebetulan itu betul-betul nampak, memang betul-betul buruk. So maknanya masa Abang Izan nampak penanggal tu, dia daripada, contohlah daripada tempat yang dia tengah makan katak tu dengan jarak Abang Izan tu lebih kurang berapa jauh? Lebih kurang 1 meter setengah macam tu. Kita menyorok belakang pokok tu je. Oh, dekat je lah. Dekat je. Jadi maknanya memang nampak clear lah masa tu. Nampak sama-sama macam tu, tapi nampak clear, buruk muka tu. Tapi sebenarnya sebelum dia sampai tu, dah ada bau hanyir. Bau hanyir macam darah dah lama sangat. Kita bau darah macam contoh darah lembu lah kan. So darah lembu kita bau macam darah fresh lagi. Ini darah tu macam ibarat darah tu dah dibiar seminggu 2 minggu macam tu, terbiar macam tu je. Jadi dia dah macam darah yang dah ada ulat apa, yang dah bau busuk sangat. Betul-betul menusuk hidung. So masa tu keadaan dia memang buruk lah. Memang buruk sangat lah. Memang betul buruk lah. Nampaklah sekali dengan jantung jalan meleret atas jaring. Tapi yang pelik masa angkat jaring tu, darah tu dah tak ada lah. Oh, masa tengah lipat jaring tu dengan burung wak-wak tu memang tak ada kesan darah semua, tak ada lah. Tak ada nampak lah masa tu. Tapi saya masa dah lepas buat balik tu, saya tak pergi tengok dah jaring tu. Dia buka sendiri. Tapi itulah pengalaman pergi ikut tu. Memang saya tak, kalau orang ajak sekarang pun saya takkan ikut. Ini jadi tahun bila Abang Izam? Dalam 2015-2016 macam tu, lebih kurang lah. Oh, tak lama. Baru sekarang 2021, baru dalam 6 tahun 5 tahun macam tu lah. Dalam 5-6 tahun macam tu lah. Kalau saya jumpa benda tu, memang tak tahu nak cakap apa dah. Kok pengsan agaknya kan. Orang nampak benda tu memang lari lah.
Oh. Siapa Oi, nak seram tunggu tu. sebab benda ni biasa dia cari tempat-tempat dah. Kebetulan dia lalu dia akan makan katap. Saya punya kawan cakap memang biasa macam tu. Kalau dia pergi 5 kali 6 kali, dia mesti sekali 2 kali mesti ada dia. So maknanya kawan Abang Izam ni memang dah biasa lah jumpa benda-benda ni. Itu yang dia dah biasa lah. Itu yang dia kata jangan baca apa-apa apa semua tu. Jadi bila masuk dia cakap kalau kita baca dia sedar benda tu, dia sedar dia macam dia alert kita bila baca bismillah ke apa kan. Tu benda tu alert, dia terus datang kat kita. Jadi itu yang kena menyorok, tak ada cakap apa, senyap. Saya punya kawan punya picit-picit sambil tangan masa tu. So masa tu pergi 3 orang tu memang yang 2 orang tu memang dah biasa pergilah. Tak, saya pergi berdua je. Pergi berdua je. Berdua je. Aish, berani betul. Lepas tu borak tanya member lain, semua tak nak ikut, dia punya patut lah. Tapi dia orang tak pernah cerita lah benda ni. Oi, seram Abang Izam. Oi, penanggal. Kalau ikutkan pada episod-episod malam podcast yang kita ada, ini adalah cerita penanggal yang pertama. Oh, ya ke? Ya, cerita penanggal yang pertama. Okay, alright. Best cerita ni best. Biasa orang dengar pergi tengok rumah apa ni, dekat orang bersalin apa semua, nak cari teori apa semua kan. Betul. Tapi ini first saya jumpa macam tu lah. Itulah first saya jumpa benda tu. Ya, harap-harap tak jumpa lagi lah Jangan. Okay Abang Izam. So Abang Izam, teruskan dengan cerita yang kedua kalau ada. So cerita kedua saya nak cerita pasal waktu bujang dulu lah. Waktu tak fikir apa, tak ada kita tak fikir tanggungjawab apa-apa, tak ada kahwin, tak ada anak, tak ada apa lagi. So masa tu saya duduk masa tu, waktu tu kerja KL lebih kurang 2014 tak silap saya, lebih kurang. Jadi kita ni ada kawan, ada biasa rapat, saya rapat ada kawan, kita berkawan 4 orang, 1, 2, 3, 4, okay. So kita kawan biasa ni paling rapat 4 orang ni lah, pergi mana-mana minum ke apa semua, habis kerja memang lepas sekali, tapi tak kerja sekali lah. Okay, so satu hari tu diorang plan jom pergi camping. Tapi camping bajet. Camping bajet, okay, alright. Camping bajet macam mana? Cakap tak payah sewa tapak apa semua, kita pergi langgar je. Lepas tu diorang cakap, saya tanya lah nak pergi mana. Kita pergi kat KL, kalau apa ni, dekat Langat apa semua tu dah bosan lah semua, dia orang ramai yang sana. Kita pergi tempat yang orang je cakap. So saya pun okey lah, pergi mana-mana. Lepas tu yang kawan tu cakap, seorang tu bunyi yang B tu lah bunyi. So yang B tu cakap, kita pergi Camang itu terjun tinggi lawa. Saya Camang kat Bentong tu. Okey, boleh. Lepas tu dah plan bodoh-bodoh je plan, bawa iglu satu, yang kemah yang boleh masuk 2 orang 3 orang tu. Lepas tu pergilah abang-abang makan sikit. Ada bakar ayam sikit ke boleh beli. Tu yang kerja gila, biasa orang nak pergi camping, orang akan naik tengah hari atau petang dah naik sana lah. Betul. Yang kita orang ni naik pukul 8 malam. Pukul 8 malam pula. Pernah pergi Camang tak? Camang saya tak pernah sampai. Okay, sekarang mungkin tutup kot sebab banyak kem hati lah sana. Sebab orang mandi-mandi Aibah tu dulu kan. Okay, so kita jalan nak naik tu memang gelap-gelita, jalan bengkok-bengkok tu lah. Daripada Bandar Bentong tu. So dah naik sampai atas gelap. Lepas tu tengok ada satu pondok tepi tu, tempat orang, macam tempat orang berniaga jual masa siang lah, jual keropok apa semua tu. So belakang tu ada satu dia lampu, ada satu lampu dari situ. Ada 2-3 lampu jalan menyala masa tu. So kita orang pun decide duduk kat satu yang betul-betul tepi sungai, bawah dekat dengan lampu, tak jauh pada lampu lah. Jadi nampak lah sama-sama macam tu. So pasang-pasang iglu apa semua. Yang seorang ni bawa gitar. Jadi dah siap pasang iglu apa semua, setting kemah. Kawan tu yang budak KL, yang orang KL ni main gitar. Saya cakap kat dia, kalau main pergi esok boleh ke kot? Malam-malam ni tempat orang, kita tak tahu siapa kat sini. Jadi dia cakap, tak apa, dia ni seorang ni yang si A ni cakap besar. Memang cakap tak ada macam tak dia jatuh. Nenek aku cakap baca bismillah 5 kali, tak ada hal punya. Dia cakap besar. Ini orang kata orang sembang kencang lah ni cerita dia ni.
Tak pernah pergi kampung lah. Kita ni orang kampung dah biasa macam tu, senyap je lah orang nak cakap pasal macam tu. So yang 2 orang lagi ni senyap. Oh mungkin kot suka hati korang lah. Lepas tu dia main-main kita dalam 5 minit tu, saya pun minum air. Kan cawan tak bawa. Tu kita togak je lah botol tu. Dia masa yang kawan tu ngangam duduk bawah satu dahan. Ada tepi tu satu pokok. Tu tepi tu ada satu dahan atas kepala dia betul. Mungkin dalam 2 meter ke atas lah. Kejap. Dia kurang 7 meter macam tu lah. 7 kaki macam tu ke atas. Tu ada satu dahan kat situ lah. Saya dalam sambil minum togak air, tengok ada apa ni atas tu ada benda cangkung, tengok betul-betul kat dia. Aduh. So maknanya masa Abang Izam tengah togak air ke atas, maknanya pandang ke atas tu nampak ada sesuatu tengah mencangkung dekat atas dahan. Saya terpandang, tertenung apa ni dekat dia, tapi dia tak tengok saya, dia tengok yang kawan yang si A ni cakap besar tu. Macam terkejut serentak lah, dia orang tak perasan. Lepas tu saya duduk macam mana, saya fikir kalau saya lari pergi masuk kemah, semua lagi tu koyak kemah tu lagi. Yelah. Lepas tu saya cakap tak apalah, korang rehat lah, aku penat baru kerja tadi. Korang main lah dulu, aku nak relax sekejap. So actually apa benda yang Abang Izam nampak dekat atas dahan tu sebenarnya? Okay, so atas tu ada checkpoint sedang tengah cangkung betul-betul atas kepala dia. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Elok putih macam tu. Dia tengok betul-betul tengok yang kawan yang cakap tu. Itu kan kawasan hutan. So kita dah pesan dia cakap besar lagi, terpulang hak masing-masing kan. Lepas tu saya letak air, saya duduk tu. Saya cakap ke dia orang, saya nak masuk kemah dulu, saya nak rehat lah, penat bawa balik kerja petang tu. Lepas tu okey dia orang okey. Saya baru je masuk kemah. Prom dia orang berlari semua masuk kemah. Kau orang apa hal? Okay. Tu kemah. Lepas tu dia cakap, korang dah kenapa? Tadi aku dengar ada bunyi yang tak sedap. Bunyi kucing kot. Saja nyakit. Kita tak nak geruskan keadaan dia tu. Yalah. Tak ada. Benda tu bunyi slow. Orang cakap kalau orang cakap kalau benda tu bunyi slow, dia dekat. Lepas tu dia cakap, tak tahulah korang, aku nak tidur. Lepas tu dia orang 3 orang ni tergetar. Saya ni buat gentle je lah, tutup apa ni, letak bantal tutup muka macam tu. Lepas tu sekejap lagi dia orang macam gegar saya balik. Kan kita orang dekat, dia panggil saya bangun balik. Kita orang dekat dengan apa, dekat dengan situ ada lampu, jadi nampak cahaya lampu tu. Nampak ada benda pusing-pusing jalan, pusing keliling. Ada pusing keliling kemah macam tu. Sambil dengar tak mana ada orang tengah hutan. Fikir logik, tak ada orang tengah hutan. So benda tu dia berlegar. Jadi saya macam tu pun saya tunduk, saya senyap. Pejam mata saya senyap, kita baca je lah. Lepas tu yang seorang lagi ni, yang si member yang nombor 3 ni, dia dalam teka-teka masa tu handset masa zaman tu handset apa 3310 sen tu. Nokia 3310. Nokia 3310 sen tu. Kan ada yang boleh create yang Allah tu kan. Dia pegang benda tu, dia tunjukkan ikut benda tu. Dalam teka-teka tu dia pegang tunjuk. Dia tunjuk yang tulisan tu. Tunjuk tulisan Allah tu. Tulisan Allah tu. Lepas tu sampai ke pukul berapa saya masa tu, sampai ke 5 pagi, kurang tengok jam masa tu 5 pagi. Tiba benda tu dah hilang. Sebab masa tu bau-bau apa benda semua pun dah hilang lah. Jadi semua tak berani keluar kemah. Jadi sampai pagi esok tu, pukul 8 kita keluar mandi-mandi, lepas tu gerak balik lah. Gerak balik, kita orang pergi masa tu tak naik kereta pun, naik motor je. Okay, so sampai dekat apa ni, ada satu kedai makan tu, berhenti makan dulu sebelum gerak KL. Berhenti makan. Lepas tu dah habis makan semua, baru saya cerita. Saya tanya dia orang, korang tahu kenapa aku masuk kemah malam? Lepas tu dia orang pelik. Tahu benda jadi semalam kan? Tahu, semua tahu. Kau tahu menatang benda, dia orang tak nampak. Sebab dia orang tak tengok benda tu kat atas. Dia cakap,
masa aku minum, lepas kau cakap nenek kau cakap baca bismillah 5 kali tu, aku minum air, benda tu cangkung atas kepala kau. Semua tergamam tiga-tiga tu. Jadi dah tu cakap dah lepas benda dah lepas malam, benda dah lepas, biar dah lepas. Dah kali fikir dulu lah sebelum cakap benda. Tu cakap besar lagi Jadi kan. lepas balik sampai rumah tau, sampai KL, yang 3 orang ni demam seminggu. Confirm demam je kan. Sebab dia tak nampak. Saya memang kita nampak, tapi kita cuba nak kontrol keadaan. Kalau saya cakap masa tu, saya tiba-tiba menjerit, checkpoint. Lagi tak tahu lepas ke mana. Seorang lepas ke atas bukit, seorang lepas ke bawah bukit kan. Kalau menjerit malam, kalau apa orang kata, kalau menjerit juga masa tu, rasa memang kelang kabut lah. Semua lari lah, betul berjalan lah semua. Paling dekat rasa orang kata turun bukit tu, kalau lari pun, in case kalau lari turun bukit tu pun rasa dah 5-6 kilo baru sampai Kampung Camang bawah tu. Jauh juga tu. Sebab nak naik tu mendaki dia kiri kanan, dia jalan mengikut corner lalu kebun apa semua. Baru sampai kat situ. Dia betul-betul dekat bawah puncak lah. Kalau pergi situ memang cantik air dia. Tapi situ nama kawasan hutan, jadi kita tenang je lah. Kita sama-sama hormat je lah. Yalah, betul. Dah pergi tempat dah pergi tempat orang kan. Tempat orang bila dah sampai, kita kena respect lah tempat dia kan. Sebab dia pun mungkin dia dah menghuni kat situ dah lama kan. Mungkin itu rumah dia, kita rumah datang dia. tumpang. Betul. Rumah dia. Betul. Wah, itu baik kau cerita nombor 2 ni. Itu kalau pergi dengan kawan-kawan kan, mesti ada 1-2 orang kawan ni mesti mulut cabul kau je kan. Cabut dia habis biasa lah. yang tak pernah lalu dia mesti terlepas mulut dia. Itu bukan terlepas, yang ni memang dia memang dia punya karakter dia memang macam tu. Sampai ke hari ni rasa macam tu. Tapi dah slow, mungkin dah slow lepas hari tu. Dah lama tak jumpa kan, masa kena kahwin apa semua. Kalau cerita camping zaman sekolah, ada satu camping yang paling teruk satu hari je. Ikut itu ada tahun bila saya ingat lupa lah, mungkin 23, 22 macam tu lah, kurang macam tu lah. Okay, so masa tu ada camping Jambori lah. Betul Jambori apa ni, orang cakap bukan Jambori Pahang je, Jambori semua negeri lah. Jadi setiap negeri hantar kontijen. Masa tak silap masa tu kira bomber tak silap. So camping Jambori ni dia ikutkan, tak silap saya dalam seminggu. Sebab dia Jambori besar ni. So dia orang buat tapak tahu kat mana? Tahu Merapuh orang cerita Bukit Tujuh apa semua yang berhantu sakan bagai tu kan. Yes. Okay, so situ ada satu hutan lipo Merapuh. Okay, jadi bomba buat kat situ. Okay, so dah buat macam tu. Jadi kita orang macam biasa pagi pergi dah bertolak daripada sekolah apa semua, naik bas apa semua bagai, pergi set up kemah apa semua. So bila masa sebelum maghrib nak pukul 6 tu ada rokok panggil semua. So masa pagi tu dia cakap ini bukan tempat macam biasa. Ini tempat ni biasa jadi ramai penghuni yang kita tak nampak. Dengan cerita situ memang kampung bunian besar lah. Tapi Allah Alam saya tak tahu masa zaman sekolah. So semua pun anggut je lah. So malam tu dalam pukul lepas pada maghrib hari first kan, semua penat dah tu. Dia relax. Lepas tu mana ada, masa tu kan zaman-zaman sekolah, mana takkan duduk dalam kemah pukul 8, pukul 9, pukul 10 tu. Yang bawa gitar, yang daripada negeri ni bawa gitar, yang main buah kan, dia biasa dia main apa dah? Buat jam lah apa semua bagai kan. Jadi meriah kat situ. Jadi yang daripada Perak lawan Pahang lawan Melaka macam tu, dia orang main lawan jam macam tu lah. So masa main-main tu, tiba-tiba ada dengar budak perempuan bercerit kuat sangat. Semua terberhenti. Memang suara dia kuat. Nampak seorang budak perempuan, seorang perempuan tak tahu peserta camp ke peserta ke siapa, sebab situ jauh pada kampung. Tiba-tiba berlari laju. Lepas tu hilang dalam hutan. Lepas tu jadi kecoh urus ada. Jadi kecoh. Lepas tu yang dalam masa yang sama dengar bunyi mengilai, ada nampak, ada masa tu kita orang nampak ada apa, ada macam benda makhluk bulu melekat kat pokok. Dia tengok kita orang dekat pokok, kita orang main gitar bawah tu. Dia duduk, kita duduk kat kemah ni tu, nampak benda tu kat tepi hutan.
Dia macam duduk atas apa ni? Kan dia ada pasang spotlight. So atas spotlight dekat apa ni? Dekat pokok. Dia duduk atas spotlight tu. Masa tu. So masa tu memang jadi huru-hara. Masa tu rasa ada lebih pada 500 orang masa tu rasa. Jadi huru-hara kita ni tak tahu nak buat apa. Yang dengan budak perempuan kena histeria apa semua. Memang betul-betul huru-hara malam tu. Panggil ustaz nak pergi kampung pendekat pun rasa 10 km je. Oh jauh. Sebab yang ustaz yang kat camp biasa satu camping tu mesti ada yang pandai sikit. Yang ustaz benda tak lepas nak buat sebab benda situ terlalu kuat. Sebab kita kampung dia jadi sebab dah langgar dulu saya apa ni dah pergi menjerit-jerit sana. Yelah budak sekolah biasa, mana ada tidur senyap. Yelah tu. Lepas tu jadi huru-hara satu malam tu sampai ke pagi semua tak tidur. Yang dah apa ni bagi elok yang A ni, yang B pula jadi. Elok yang B, A jadi. Lalu ustaz pasang speaker benda semua. Yang satu camp punya ustaz baca ruqyah. Baca ruqyah masa tu yang 3 kali je ustaz tu baca. Sampai penat dah ustaz tu baca. Lepas tu pagi tu camp dibatalkan. Semua cancel. Semua balik-balik. Ya sebab dah teruk sangat kena tu. Sebab rasa yang punca dia orang masa buat apa ni dengan cikgu cerita lah, kita punya cikgu Rustia. Dia cakap punca dia ada satu budak perempuan dia pergi dia letak satu galai lain satu garisan kuning. Tu jangan lepas garisan kuning tu lah. Dia lepas garisan kuning belakang tu dia nampak macam batu. Budak perempuan tu cerita lah. Nampak batu macam lawa. Batu yang atas tanah. Jadi dia pegang batu tu. Dia pegang batu tu cantik. Lepas tu dia ingat ustaz cakap letak balik. Okey, letak balik. Lepas tu seorang lagi punya kes. Dia dekat dengan kawasan situ ada nampak macam fire macam tu. Jadi pokok teratai atas kan. Okey. Dia nampak satu pokok teratai tu lawa sangat. Dia tengok kita orang dah pasang kemah, dia boleh pergi ambil petik pokok teratai tu. Dia ambil satu pokok teratai tu. Jadi ustaz dia balik. Dia letak dalam plastik, dia letak nak bawa balik rumah. Tapi dia teruk lah paling last. Lepas tu masa dia meracau tu, sebelum dia elok, benda tu cakap pulangkan balik anak dia. Rupanya dia nak jin apa tau. Jadi dia orang buka-buka beg, jumpa lah pokok teratai. Jadi pergi letak balik, cakap minta maaf. Dah, lepaskan dia. Mengangam lepas masa tu. Nasib baik. Kalau tidak tak tahu punca kalau dia letakkan tempat lain ke apa. Yalah tu. Masuk dan jangan pandai-pandai. Guys, korang kena dengar guys, kalau korang pergi camping masuk hutan atau pergi mana-mana sekalipun kan, jangan petik, jangan kutip, jangan ambil benda-benda yang bukan kepunyaan korang. Kita untuk elakkan benda-benda macam ni terjadi. Nasib baik jumpa balik pokok teratai tu dalam beg kan. Kalau tak jumpa pening kepala. Dia dah niat nak bawa balik pokok teratai tu. Macam dia niat nak tanam kat rumah, tapi dia tak tahu dia ambil anak jin tu. Anak jin apa tak tahu, lupa dah ustaz cakap. Dia nak bawa balik benda tu. Maksud dia bawa balik anak dia, curi anak dia. Ibaratnya tu lah. Itu yang benda tu mengamuk tu. Kan. Jadi benda tu mengamuk sangat lah. Itu bukan satu benda lah. Banyak benda kat situ. Sedang kalau orang dengar cerita dekat area Bukit Tujuh tu pun dah cukup seram. Benda tu mungkin kumpul kat situ jugalah. Yang kita orang nampak kat atas tu tiba-tiba dah hilang. Lepas pada ustaz baca ruqyah tu dia hilang. Yang benda berbulu besar melekat. Nak cakap macam King Kong. Bukan King Kong, nampak sama-sama sebab dia atas spotlight kan. Tapi dia orang tak bagi suluh. Kita orang lelaki cakap daripada lain, kita duduk sini je lah. Kita orang duduk tengah-tengah. Betul. Duduk je lah situ tengok pergi sana kiri kanan, nak tolong pun tak tahu apa. Yelah. Jadi daripada kita sekali terjebak duduk situ tu, tengok je lah orang lagi. Itu cara paling selamat lah orang kata. Kan, cara paling selamat, jangan pergi mana-mana, duduk je kat situ kan. Macam mana cakap, macam tiba-tiba apa ni, ibaratnya macam tiba-tiba ada gajah masuk dalam kampung. Orang kampung gila-gila. Kita ni tak tahu buat benda, tunggu je lah. Jadi kalau kita join sekali, mungkin kita sebab masa tu pun budak lelaki pun ada kena juga. Sebab budak-budak apa ni, bukan budak sangat lah, dalam form 4, form 5 lah ramai tu. Yalah. Wow. Tapi betul camp tu habis terus lah.
dengar cerita. Lepas tu hutan Lippo tu ditutup. Dengar ditutup, cerita lah, sebab kawasan tu memang betul-betul keras lah. Apa nama hutan Lippo tadi? Hutan Lippo apa tadi? Hutan Lippo Merapoh. Hutan Lippo Merapoh. Okay. Guys, kalau sesiapa yang dah tahu pasal hutan Lippo Merapoh ni, korang komen dekat bawah, ceritakan dengan kita orang apakah kisah-kisah misteri kat hutan Lippo Merapoh. Dia kawasan dekat-dekat. Kalau pernah dengar jalan lama pergi Kelantan, lepas Kuala Lipis, dia dalam kawasan Kuala Lipis lagi lah. Dia sepadan ke Gumusang sana. Alright, itu dia guys, daripada Abang Izam. Kita ada 2 cerita daripada Abang Izam. Thank you so much Abang Izam sebab sudi berkongsi lagi dengan The Segment, berkongsi lagi dengan penonton-penonton The Segment. So sebelum kita akhiri malam podcast kita, Abang Izam ada pesanan apa-apa tak untuk penonton-penonton kita? Okay, so simple lah. Kalau kita masuk dalam hutan, contoh macam kita masuk rumah orang, takkan kita nak pergi usik sana, usik sini, ambil sana, ambil sini. Kita pun kalau jadi tuan rumah pun marah juga kan. So maksud dia kita kena saling hormat lah macam tu. Benda tu kita tak nampak. Jadi kan tak nampak, better tak payah usik lah. Tak payah usik, tak payah tegur, mulut kena jaga. Jaga adab lah. Senang cerita, common sense je lah. Common sense, jaga adab. Alright, so guys, itu dia daripada Abang Izam. Thank you so much Abang Izam sebab dah sudi share dengan kita. Okay, dan kepada sesiapa yang ingin share cerita kepada The Segment, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM di Instagram @hellosegment. Tapi guys, kita ada platform yang baru sekarang, iaitu The Segment Discord. Okay, The Segment Discord ni adalah satu platform di mana aku akan cuba untuk kumpulkan seberapa banyak subscriber The Segment dalam platform tersebut untuk kita chatting in real time. Maknanya korang boleh borak dengan aku, boleh borak dengan subscriber yang lain. Okay, aku akan tinggalkan link di bawah macam mana korang boleh join the Discord. Okay, Abang Izam, terima kasih so much Abang Izam atas perkongsian hari ni. Okay guys, itu saja untuk malam ni. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, Assalamualaikum.